Okay, baik, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Baik, kita teruskan kelas pada hari ini. Okay. Okay, sebelum kita mula, murid-murid yang beragama Islam bolehlah bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hibadaka wa syu'u alaina min hajana rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Okay, baik. Okay, jadi yang baru sampai tu cikgu ulang balik. Untuk malam ni, cikgu akan sentuh sedikit tentang karangan bahagian B. Ya, karangan bahagian B. Okay, seterusnya kita akan bincang pula tentang kertas 3, iaitu ujian bertutur individu. Okay, cikgu akan tunjuk sedikit beberapa bentuk soalan sebab cikgu difahamkan ramai lagi murid yang tak tahu macam mana bentuk ujian lisan ni. Ujian lisan ni sangat penting. Kamu kena ingat, kertas 1 karangan 100 markah. Kertas 2 juga 100 markah. Kertas 2 kita ada morfologi, sintaksis, alih bahasa Melayu klasik kepada standard, peribahasa, apa lagi? Petikan umum, petikan sastra, novel, rumusan. Itu semua 100 markah. Kertas 3 pula ialah ujian lisan. Ujian lisan tu apa dia? Kertas 3 ni ialah bertutur secara, dia ada dua bahagian. Bahagian A individu, bahagian B ialah berkumpulan. Bahagian A 40 markah individu. Bahagian B 30 markah berkumpulan. Jadi jumlah semua ialah 70 markah. Okay, satu benda yang kamu kena ingat, walaupun bahagian B tu berkumpulan, tetapi pengiraan markah itu dia ambil secara individu. Okey. Kemudian kertas 4 apa dia kelas? Kertas 4. Apa dia? Kertas 4 tu ujian apa? Muhammad Hasif. Kalau kertas 3 tadi ujian bertutur. Kertas 4 ujian apa pula? Bagus. Ujian mendengar. Tahu tak berapa markah ujian mendengar? Tahu tak? 30. Siapa nama ni Faris berapa markah pula? Dah buat ke belum ujian mendengar? Lebih lagi ni yang form 5 ni, dah buat ke belum? Ada tak cikgu sekolah yang dah buat latihan? Okey dah, okey bagus. Yang dah tu bagus Jadi untuk ujian mendengar hanya 30 markah sahaja, tak banyak ya. Dia ada lebih kurang 25 ke 30 soalan. Dan ada 4 petikan yang akan dibaca Petikan tu macam-macam bentuk lah. Ada yang bentuk dialog, ada yang bentuk cerpen, puisi, apa lagi? Macam apa artikel, itu semua dibacakan dalam bentuk audio. Okey. So dia ulang audio tu berapa kali? 2 kali saja. Kemudian kamu kena jawab. Okey, tak apa. Okey, jadi hari ni kita tengok dulu karangan bahagian B. Okey, karangan bahagian B mempunyai markah yang sangat tinggi 70 markah. Sangat banyak. Dah sama macam markah ujian lisan bertutur tadi, 70 markah. Okey. Sekejap. Kelas, kalau saya kadang-kadang terlupa baca chat, kamu buka voice bagi tahu apa yang kamu tak faham ke, nak tanya apa-apa kan. Sebab bila saya dah fokus mengajar, saya kadang-kadang tak baca chat, saya dah lupa. Okey Baik.
Kejap. Sudah macam nak bagi dia ni. Okey. Dah bersedia semua? Okey. Baik. Okey, yang kamu nampak kat depan ni ialah modul karangan terbaik BM SPM KSSM jilid 2. Okey, sebenarnya buku ni cikgu hasilkan bersama dengan beberapa penulis seluruh Malaysia. Ini nama cikgu. Nampak ni. Ini nama cikgu. Muhammad Amir Amin Abdul Razak. Okey, maknanya cikgu-cikgu dalam ni seluruh Malaysia. Ada yang Sabah Sarawak, ada daripada Perak, Melaka, seluruh Malaysia. Okey, ini dia punya ketua editor dia, Munshi Dewan Cikgu Abdul Khalid bin Yunus, sangat terkenal penceramah yang sangat terkenal. Ini cikgu ni dah bersara dah. Okey, ini cikgu punya sifu lah. Okey, kalau siapa yang nak beli, nanti habis kelas ni cikgu akan hantar cikgu punya link WhatsApp. Minggu lepas cikgu lupa nak hantar. Tak apa, nanti cikgu hantar kat sini Cikgu penulis dan juga ejen buku ni Selain buku karangan ni, cikgu ada juga jual modul tata bahasa dan juga modul pemahaman. Okey. Baik. Okey, yang special tentang buku jilid 2 ni, nampak? Dia mengandungi kesemua tema dalam DSKP Ada tema apa lagi? Bahasa, kesusasteraan, sukan, kesihatan, apa lagi? Kerjaya, sains teknologi, perniagaan, semua tema dalam DSKP semua ada. Cikgu ada 14 tema. Nampak ni So untuk karangan bahagian B ni kamu semua dah tahu kita ada 4 domain. Domain peribadi, domain awam, domain pendidikan, domain kerjaya. Ada 4 soalan, jawab 1 sahaja. Okey, siapa yang check ni? Okey, tak apa. 4 soalan, jawab 1 sahaja. Pilihlah karangan mana yang kamu rasa kamu boleh dapat markah yang banyak. Okey. Okey, untuk hari nampak ni semua dia. Semua karangan yang ada dalam buku ni Okey, lagi satu buku jilid 2 ni kita ada tips penulisan karangan cemerlang. Ni contoh dia yang tadilah, saya tunjuk tadi. Ni dia tips karangan cemerlang. Ada 35 tips ke semuanya. Okey Kita juga ada kata-kata tokoh. Apa kepentingan, apa gunanya kata-kata tokoh ni? Ini kita boleh letak kat dalam contoh ataupun huraian karangan. Okey. Selain kita gunakan peribahasa, kita boleh gunakan kata-kata tokoh untuk menyokong fakta yang kita kemukakan dalam penulisan karangan. Baik. Okay, hari ini kita nak terus kepada latihan kita nak buat karangan ramai-ramai. Macam minggu lepas tak sempat kan? Masa dah habis. Okey, baik. Cikgu nak mawadah boleh tak mawadah? Mawadah boleh tak baca soalan ni? Unit 8 ke cikgu? Okey, yang ni. Cikgu nak mawadah baca bahan rangsangan ni. Sampailah soalan. Yang berkat kerjasama tu cikgu? Ya, betul. Berkat kerjasama ibu bapa, guru, murid dan tukang kebun memanfaatkan kawasan lapang di sekolah rendah ST metodis
ACS di Ipoh, mereka kini mampu tersenyum apabila berjaya menjanakan pendapatan bagi sekolah berkenaan. Dinamakan Happy Garden Taman Gembira, taman sebesar 200 kaki persegi ini ditanam pelbagai jenis sayuran seperti kacang panjang dan timun. Okey, sambung yang ni petikan. Petikan akhbar tersebut menunjukkan aktiviti pertanian dan dilaksanakan di kawasan sekolah. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi menarik minat murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti pertanian? Okey, bagus. Terima kasih. Baik, ini namanya domain peribadi. Domain peribadi. Okey, nanti saya ikut terangkan apa maksud domain peribadi. Okey, tengok soalan. Okey, ini kita panggil sebagai petikan akhbar. Dia ambil dekat mana ni? Malaysia kini. Ni maknanya akhbar online. Okey, petikan akhbar tersebut menunjukkan aktiviti pertanian yang dilaksanakan di kawasan sekolah. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi menarik minat murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti pertanian? Okey. Dekat sini, apa dia punya tema dia? Apa tema dia? Pertanian. Ya, bertemakan pertanian. Okey, betul, tema dia ialah pertanian. Tema dia ialah pertanian. Okey, apa dia punya kehendak soalan? Kehendak soalan tu maknanya arahan soalan. Kita nak buat karangan tentang apa? Usaha-usaha. Ya, betul. Okey, kehendak soalan ataupun kita panggil FI, fokus isi. Sama saja, fokus isi, kehendak soalan, arahan soalan semua sama. Tentang usaha-usaha. Mana dia usaha-usaha tu? Ni dia kan. Usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi menarik minat murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Okey, itu dia. So inilah namanya fokus isi. Mana warna kuning? Oh, patutlah. Okey, ini namanya fokus isi. Baik, sekarang apa pula dia punya format? Nak tahu format macam mana? Tengok dekat arahan soalan tadi. Ada tak dia beritahu format apa-apa? Apa format dia? Kita kena hati-hati tau sebab karangan bahagian B ni juga. Karangan bahagian B ni juga ada juga yang dia suruh buat berbentuk carahan, ucapan. So kita kena hati-hati. Okay, apa format dia? Siapa tahu? Karangan respon terbuka. Karangan respon terbuka. Memang betul karangan respon terbuka. Format dia apa? Format apa? Format umum. Umum tu maknanya karangan berbentuk fakta ataupun karangan biasa. Baik. Okey, sekarang tengok dia punya ini. Sekejap. Dia bagi dah. Okey, so tema dia pertanian. Fokus isi dia usaha-usaha untuk menarik minat murid melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Okey. Sekejap. Okey, sekarang tengok dia punya isi ya. Kita terus bincang isi sebab tak sempat nanti. Okey, tengok isi dia. Okey, sebenarnya untuk karangan bahagian B ni, digalakkan kita buat 3 isi pun boleh. 3 isi ya. Sebab karangan ni kita perlu buat 350 hingga 500 ya. So kita boleh buat 3 isi. Dengan syarat kamu dah cukup 5 ayat tu lah. Ayat judul, ayat huraian, ayat contoh, apa lagi, ayat impak dan ayat penegas. Kalau ada 5 ayat tu komplit, bolehlah buat 3 isi. Sebab karangan kamu akan jadi panjang. Tapi kalau kamu tak mampu nak huraikan karangan dengan baik, boleh buat 4 isi. Tak ada masalah, boleh ya. Baik. So tengok isi yang pertama. Apa usaha yang pertama? Usaha-usaha ni apa dia cara-cara untuk menarik minat murid melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Okey.
Mengubah persepsi murid tentang bidang pertanian. Nampak? Mengubah persepsi murid atau tentang bidang pertanian. Persepsi tu maknanya apa dia? Tanggapan. Tanggapan awal. Sebab apa? Orang ini memandang rendah terhadap bidang pertanian. Mana rendah? Sebab dia kata bidang pertanian ni low class. Padahal dia tak tahu kalau kita ni betul-betul buat pertanian yang betul-betul memang dapat menjamin apa? Menjamin keuntungan yang besar kepada kita. Maknanya kita boleh jadikan bidang pertanian ni sebagai kita punya kerjaya. Okey. Sebenarnya dekat sekolah pun guru-guru telah pun mendedahkan murid tentang bidang pertanian. Betul tak? Ingat tak waktu tingkatan 1? Kamu ada belajar tingkatan 1 ke tingkatan 2? Tingkatan 1 ya. Kamu ada belajar bidang pertanian ni dalam subjek RBT, betul tak? Ingat tak? Tak ingat? Kamu buat apa? Fertigasi. Ingat kan? Buat fertigasi. Tanam pokok apa? Sebab cikgu dulu pernah ajar RBT. Cikgu tahulah. Ada yang tanam pokok apa pokok tembikai, ada yang tanam cili, ada yang tanam timun, kan? So fertigasi ni sangat sesuai dengan tanaman macam tu. Tanaman pula sayur-sayuran lah, timun, cili, tembikai, dia panggil borok melon kan? Tu dalam ni lah RBT. So dalam 1 kamu dah didedahkan dengan bidang pertanian ni. Okey, B. Ibu bapa memberikan dorongan agar anak melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Maknanya ini adalah peranan ibu bapa. Nanti kita bincanglah macam mana. Apa yang ibu bapa kena buat? Apa yang ibu bapa kena buat untuk memastikan anak dia minat dengan bidang pertanian? Sebagai contoh apa dia? Siapa boleh bagi idea? Apa yang ibu bapa kena buat? Macam mana ibu bapa nak dorong anak tu minat dalam bidang pertanian? Apa yang dia kena buat? Okey, ada yang komen. Malu nak cakap. Betul, kita kena ajar sejak kecil. Melentur buluh biarlah dari rebungnya, masukkan peribahasa sikit. Okey, apa yang kita kena buat? Ibu bapa kena buat apa? Cepat, ibu bapa kena buat apa ni? Okey, tak apa. Biasakan buat kerja tanam-tanam. Sebagai contoh, dekat rumah kan, kita kena melakukan aktiviti menanam pokok bersama keluarga. Ya, contoh sejak kecil lagi, contoh umur 5 tahun, ibu bapa membelikan buku, ajar anak tentang jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis pokok bunga. Barulah anak tu minat. Maknanya ibu bapa tu kena mencetuskan minat anak mereka sejak dari kecil lagi. Ya, ajar pasal tumbuh-tumbuhan. Ya, suruh anak menjadi sebarang kempen pertanian. Ya, betul. Okey. Pelibatan agensi kerajaan dan NGO sektor pertanian. Apa yang dia kena buat pihak kerajaan ni? Macam biasalah, senang je. Pihak kerajaan biasanya buat apa? Buat program, mengadakan kempen. Buat kempen turun ke sekolah. Sebab kadang-kadang pengetahuan tentang pertanian tak sampai dekat sekolah. Jadi pihak kerajaan ataupun NGO ni kenalah melakukan pelbagai aktiviti atau program untuk memberikan kesedaran kepada murid tentang kepentingan bidang pertanian. Okey, bagus. Tak apa, nanti kita bincang nanti dalam karangan nanti. Okey. Baik, sekarang ini cikgu akan buka Padlet macam biasa. Okey, semua boleh respon kat sini.
Okey, untuk pertama ni cikgu nak tengok dulu pendahuluan. Pendahuluan. Okey, cikgu nak 3 orang saja yang respon pendahuluan. Tak perlu ramai-ramai. Cikgu kat sini ada berapa orang? 35 orang kan? Cikgu nak 3 orang dulu buat pendahuluan. Mana kalau dah lebih 3 orang respon tu, stop. Okey, pendahuluan ingat lagi tak macam nak buat macam mana? Kita ada ayat rangsangan. Okey, kita ada ayat rangsangan dengan ayat arahan. Okey, contoh. Okey, contoh. Kenapa tak boleh ni? Okey, contoh ada kat depan. Ayat ayat rangsangan tu macam mana? Ayat rangsangan tu macam mana? Dia mengandungi tema. Mengandungi tema. Contoh tema dia tentang pertanian. Jadi, biasanya kalau karangan panjang ni kita buat 3 ataupun 4 ayat rangsangan. Maknanya keempat-empat tu kita menyentuh tentang tema. Cerita apa sahaja tentang tema pertanian. Bagi tahulah macam mana situasi pertanian kat Malaysia sekarang ini. Meluas ke macam mana. Okay, apa lagi? Kemudian ayat arahan. Ayat arahan. Apa yang dimaksudkan dengan ayat arahan? Ayat arahan tu maknanya kehendak soalan tadi lah. Usaha-usaha apa tadi? Usaha-usaha untuk menarik minat murid melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Itu dia. Ayat arahan tu kehendak soalan. Contohnya, oleh itu terdapat pelbagai usaha untuk menarik murid melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Ataupun oleh itu apa lagi? Atau macam ni, persoalannya, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh bagi menarik minat murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Contoh. Contohnya, terdapat pelbagai usaha. Itu contoh ayat arahan. Ataupun persoalannya, apakah usaha macam tu. Banyak. So ayat rangsangan kita boleh buat 3 ke 4 lah. Kamu terpulang gunakan teknik masing-masing. Sebab apa dekat sekolah tu memang cikgu kamu dah ada teknik. Ada yang teknik karangan pasang siap. Okey, tak apa. Salah tak apa, kat sini kita bincang. Cikgu akan bantu mana cikgu mampu. Okey. Pada era globalisasi ini, isu pertanian kurang diberi perhatian oleh ramai pihak, terutamanya generasi muda. Majoriti di kalangan masyarakat menganggap pertanian sebagai sesuatu yang remeh dan dipandang rendah. Ya. Okey, ada lagi tak yang nak respon? Kalau ada yang nak respon, boleh tulis kat sini. Cikgu tolong bantu. Kenapa ni? Cikgu pakai tema lain, dia pening. Okay. Pada huruf besar, pada era globalisasi ini, isu pertanian kurang diberi perhatian oleh ramai pihak, terutama generasi muda. Okey, boleh. So, ini kita namakan sebagai AR1. Kenapa AR1? Dia ada tema, nampak tema ada? Pertanian. Ataupun tak ada isu, tak apa, banyak sikit.
bidang pertanian. Bidang pertanian ataupun sektor pertanian. Boleh juga. Sektor. Sektor pertanian kurang diberi perhatian oleh ramai pihak, terutamanya generasi muda. Okey, ni A1. Majoriti dalam kalangan masyarakat menganggap okey, pertanian ni kita boleh tukar. Tukar sikit. Kita gunakan kosakata yang meluas. Menganggap bidang ini, boleh juga. Tak ada kita ulang pertanian kan. Menganggap bidang ini sebagai sesuatu ataupun macam ni. Menganggap sektor pertanian ini sebagai bidang bidang yang remeh dan dipandang rendah. Oleh itu, ni baru buat 2 yang sangat. Kalau boleh nak 3 ataupun 4. Ya, 3 ataupun 4. Okey, oleh itu, terdapat beberapa usaha yang boleh dilakukan untuk mengetengahkan isu pertanian kepada masyarakat. Ya, kejap. Betul ke ni? Ni salah lah ni. Dia punya ayat arahan ni. Kamu punya ayat arahan tu, kita kena ikut soalan. Apa tadi soalan tadi? Dapat beberapa usaha yang boleh dilakukan. Sekejap tengok balik soalan. Ya. Bagi ni kamu reka sendiri ke ni? Bagi menarik minat murid. Apa tadi? Kejap ada yang komen kejap. Murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Okey, jangan buat untuk melibatkan diri di dalam. Salah, bukan di dalam. Kenapa salah? Sebab aktiviti ni adalah abstrak, benda yang tak nampak. So, tak boleh buat di dalam. Di dalam tu hanya untuk benda yang konkret. Okey, dalam aktiviti pertanian. Okey, macam tu. Sekejap. Cikgu pelik kenapa tak boleh pindah. Okey, tak apa. Ada lagi yang respon ke? Cikgu pelik kenapa tak boleh pindah ni. Ada lagi tak nak buat pendahuluan? Okey, cikgu bagi peluang. Tulis kat Padlet tau, jangan tulis kat ni AR. AR tu ayat rangsangan. Share link Padlet. Okey, kejap. Share link Padlet. Okey dah, cikgu share dah. Okey, siapa yang nak respon tadi tulis dekat dalam Padlet tau. Tulis kat Padlet, baru semua nampak. Tak dapat. Oh, patutlah. Okey. Cikgu buat dekat ni. Farah tadi. Okey, dapat Okey, boleh respon. Okey. Ya, cikgu tak boleh alihkan lah ni, apa namanya ni, Padlet ni. Tak boleh drag, tengok. Kenapa dah? Okey, siapa yang buat isi ni boleh tak tolong drag ke kanan ke kiri ke? Boleh pula ni. Oh, tak boleh.
Okey, cikgu nak lagi 2 orang saja yang respon tentang pendahuluan ni. Lagi 2 orang saja. Lepas ni kita bincang isi pula. Delete ni sebab tak boleh dia halang ni. Dia halang pula. Okey, cikgu nak pengaluan yang lengkap. Ada 3 ke 4 ayat rangsangan, kemudian ada 1 ayat arahan. Macam ni, nampak macam ni. Tapi ni tak cukup ni, ada 2 ayat rangsangan je. Cikgu nak 3 ataupun 4 ayat rangsangan. Okay, siapa yang buat ni? Sektor pertanian merupakan tulang belakang yang bekalkan sumber makanan yang menjadi keperluan asas kepada rakyat desa sebuah negara. Okay, ni mana ayat lain? Ni baru 1 ayat ni. Cikgu nak ada sekurang-kurangnya 3 ayat rangsangan dan 1 ayat arahan. Okey. Tunggu. Okey, tema dia pertanian. Tema dia pertanian tadi. Okay, cikgu tengok balik ini. Tema dia ialah pertanian ni kelas. Nampak? Tema pertanian, nampak? Ayat arahan dia ni, usaha-usaha untuk menarik minat murid melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Nak tahu ayat arahan, tengok kat sini. Kawan-kawan dah buat ni. Okay, siapa yang buat ni? Boleh betulkan balik ni. Yang ni, siapa ni yang buat ni? Kelas lagi satu boleh tak? Siapa yang buat ni? Tulis nama. Tu nama. Baru cikgu kenal siapa. Contoh yang buat ni kan, contoh tulis nama kat bawah. Farah ke siapa ke tulis nama kat bawah. Okay, dalam pendahuluan ni, senang saja. Kita boleh pelbagaikan ayat rangsangan ni. Ada yang suka buat apa maksud. Ada yang suka beritahu apa di situasi semasa isu pertanian yang berlaku dekat Malaysia ni. Okay. Apa lagi? Perkembangan teknologi juga merancakkan lagi industri pertanian. Macam mana? Okay, bagus Muhammad Arif. Pada era globalisasi ini, sektor pertanian sering benar rendah oleh masyarakat kerana mereka menganggap bahawa bekerja sebagai petani tidak memerlukan pelajaran yang tinggi. Okey, bagus.
Mereka tidak tahu bahawa betapa besarnya jasa petani kepada negara kita. Baik, ayat rasangan kedua. Tanpa petani, mereka tidak mampu mendapatkan sayur-sayuran sebagai bahan makanan. Bahan makanan. Okay, kejap, ni ada kesalahan sikit. Okay, tanpa petani, mereka tidak mampu mendapatkan sayur-sayuran sebagai bahan makanan. Ini kurang tepat sikit ni. Macam mana ni? Tanpa petani, mereka tidak mampu mendapatkan sayur-sayuran. Tanpa petani kita semua akan terputus bekalan makanan dan terpaksa mengimport bekalan tersebut dari negara luar. Okey. Persoalannya, apakah usaha-usaha yang dilakukan supaya dapat menarik minat murid dalam supaya dapat menarik minat murid apa ni? Untuk melibatkan diri, melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Okey. Okey, sebenarnya bidang pertanian dekat Malaysia ni sebenarnya ketika juga sebab buktinya contohnya beras. Kita masih lagi mengimport beras daripada Thailand sebab bekalan beras dekat Malaysia pun kurang. Apalagi susu pun, susu daging pun kita masih lagi import daripada negara luar. Itu menjadi bukti bahawa bidang pertanian kat Malaysia ni masih lagi belum mendapat liputan meluas daripada masyarakat. Banyak lagi tanah-tanah terbiar yang tak diusahakan. Okey. Okey, soalan lagi last. Sekarang kita bincang isi pula dan dekat pukul 9. Cepat masa lalu. Muhammad Nazrin. Sejak akhir-akhir ini, isu pertanian sering menjadi topik hangat di media massa. Sama ada media cetak ataupun ni. Topik hangat di media massa, sama ada media cetak ataupun elektronik. Sehubungan dengan itu, benda wacana ada koma. Fenomena ini amat menyenangkan semua pihak. Pastinya menyenangkan, bukan menyenangkan, membimbangkan. Membimbangkan, bimbanglah. Sebab bidang pertanian ni
tak mendapat tempat dalam generasi muda. Jadi bimbang lah. Bimbang macam tadi dah, siapa yang beritahu? Arif tadi. Kita terputus makanan lah apa kan. Dan pastinya langkah-langkah yang efektif akan diteruskan lagi. Dekat sini kamu buat ayat hitungan terbalik sikit sebab kamu gabungkan. Gabungkan semua pihak. Dan pastinya titik, kamu asingkan. Langkah-langkah yang efektif. Efektif tu maksudnya berkesan kan? Langkah-langkah efektif perlu diteruskan lagi bagi menghasilkan impak yang maksimum. Uish, macam ni. Macam lagu impak maksimum ni. Langkah-langkah yang efektif perlu diteruskan lagi bagi menghasilkan bagi apa? Kamu kena ni isi yang kabur bagi menghasilkan apa? Bagi menyelamatkan, boleh juga. Bagi menyelamatkan sektor pertanian. Ataupun bagi memajukan. Menyelamatkan tu teruk sangat. Memajukan sektor pertanian. Persoalannya, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan supaya dapat menarik minat murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti pertanian? Okey. Okey, boleh berhenti yang lain. Baca kena masuk isi dah. Sudah. Pada era semua suka era globalisasi. Pada era globalisasi ini, sektor pertanian merupakan tulang belakang yang membekalkan sumber makanan yang menjadi keperluan asas kepada rakyat di sesebuah negara. Ini gagap ni, sebuah negara. Sektor pertanian juga tidak makan banyak modal duit. Sektor pertanian juga tidak memakan ni pening sikit. Dan macam air dialog. Sektor pertanian, ni pening sikit. Tidak makan banyak modal duit. Ini dah kesalahan buku DM ni. Okey, sektor pertanian macam ni je. Sektor pertanian merupakan bidang yang sangat menguntungkan dan mampu memberi pulangan yang besar kepada pengusaha pertanian ataupun kepada petani tempatan. Dah. Persoalannya, mengapakah generasi muda tidak berminat dengan sektor pertanian sedangkan ianya dapat meningkatkan KPDKK? Okey. Macam ni. Untuk ayat arahan ni, kamu ambil balik dalam arahan soalan tadi. Ni, kelas. Kamu jangan reka sendiri tau. Nampak ni apa ayat arahan dia? Nampak ni? Usaha-usaha yang perlu lakukan bagi menarik murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Ambil ni je. Jangan kamu ambil idea sendiri. Sedasar. Okey, kalau boleh janganlah gunakan ayat bombastik sangat. Nanti pening pemeriksa. Guna ayat biasa saja. Tak perlu sedewasa lah, tak perlu. Okey. Baik. Okey, boleh berhenti dah. Okey. Okey, bagus. Alright, cikgu screenshot yang ni.
Sebab cikgu nak delete balik untuk buat isi pula. Okey. Baik. Sekarang kita tengok isi pula. Okey, yang isi ni siapa yang belum respon selain Farah, Arif, Nazrin dan siapa lagi ni tak tahu? Boleh respon. Okey, ni suruh cikgu delete sebab tak muat pula palette ni. Okey, untuk isi tadi ada 3 Jap cikgu tulis balik tau. Untuk isi tadi ada 3. Ada 3 isi tadi. Okey, cikgu tunjuk balik Okey, cikgu tulis kat sini Isi yang pertama tadi. Okey, so subjek tu tentang usaha-usaha. Usaha untuk menarik minat murid. Melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Okey, isi yang pertama tadi apa kelas? Mengubah persepsi. Okey, kalau kamu ada isi sendiri boleh tulis juga. Ni isi cadangan daripada cikgu saja. Sebab ni cikgu yang tulis cadangan ni Mengubah persepsi murid tentang bidang pertanian. Okey, isi kedua apa tadi? Ibu bapa. Ibu bapa memberikan dorongan agar anak melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Okey, pastikan ada ayat judul, ayat huraian, ayat contoh, ayat impak ataupun ayat penegas. Kalau tak komplit pun tak apa, at least kita kena ada 3 ayat ni. Ayat judul wajib, mungkin ayat huraian, ayat contoh ataupun terus pada ayat penegas. Tak ada ayat impak pun tak apa. Okey, yang ketiga apa tadi? Pelibatan agensi, kerajaan dan NGO. NGO tu apa? Agensi swasta. Non-government. Sektor pertanian. Baik. Ini isi dia. Boleh pilih salah satu. Nak tambah isi sendiri pun boleh. Okey, ataupun kamu tukarlah ayat sedewasa ni kepada macam ni lah. Dalam dunia yang semakin maju ini, apa dia macam tu. Pada zaman kini, yang mudah-mudah je. Tak perlu bombastik sangat. Pada hari ini, penularan COVID-19, senang je. Belakangan ini, apa lagi? Okay. Semua tu kau boleh nampak dekat dalam buku cikgu yang tadi Okey, sekolah kerajaan.
Media massa pun boleh juga. Tadi kan ada beritahu tadi kan, peranan ibu bapa ada, peranan sekolah boleh, kerajaan boleh. Ataupun boleh buat peranan masyarakat boleh juga. Masyarakat tu lebih kepada komuniti. Jiran tetangga, apa yang kita kena buat? Contoh kalau peranan sekolah, apa sekolah kena buat? Sekolah boleh buat program. Boleh buat program. Ataupun kita terapkan silibus pertanian dalam PDPC dekat sekolah. Contoh kita tekankan pengajaran pertanian dalam subjek RBT. Apa lagi? Dalam subjek sains pertanian. Macam-macam lagi. Cikgu pun tak pernah lagi masuk aktiviti pertanian kat sekolah. Memang tak buat pun. Sekolah kita lebih kepada sains teknologi, lebih kepada program-program bahasa tu lah. Kalau program melibatkan pertanian ni kurang lah. Okey, cepat-cepat. Selain tadi, siapa tadi? Cikgu lupa lah nama tadi. Arif Arif, Farah, dan seorang lagi tu. Okey, jangan lupa yang dah respon tu tulis nama. Nazrin, ya Nazrin. Okay, kalau kamu tak dapat 5 ayat pun tak apa. Boleh buat 3 ayat pun boleh. 3 ke 4 ayat pun boleh. Nak buat 2 ayat huraian pun boleh. Nak buat 2 ayat contoh pun boleh. Tak kisah. Okay. Orang tulis ni, 2 orang kan.
Panjangnya. Okay, kalau boleh 9:15 kita dah bincang tentang ujian lisan, ujian bertutur secara individu. Kalau boleh ya. Okay, baik, dah ada dah. Alif Kuzaimi. Sesungguhnya usaha-usaha untuk dekat sini bukan usaha-usaha sebab satu usaha satu saja. Usaha untuk melibatkan diri ni tak ada subjek, tak ada ni. Okey, usaha yang perlu dilakukan untuk menarik minat, untuk menarik minat murid melibatkan diri dalam aktiviti pertanian ialah kenapa titik kat sini ni? Ialah sekolah perlulah menerapkan aktiviti pertanian ini dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Menerapkan aktiviti pertanian ini dalam mata pelajaran reka bentuk teknologi. Okey, reka bentuk dan teknologi inilah kata nama khas ya. Kata nama khas kena huruf besar. RBT, reka bentuk dan teknologi. Dan tak perlu besar, dan itu kata hubung. Atau mata pelajaran sains. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah mampu menarik minat murid untuk menceburi bidang pertanian. Sekiranya hal ini dilakukan, pastilah akan menyebabkan murid apa dia? Lebih minat dalam bidang ini, okey? Bagus. Cuma kamu boleh tambahkan lagi ayat penegasan untuk penutup pada ayat tadi. Okey, antara usaha. Okey. Ni pun sama Antara tu ni apa ada nama UU ni. Okey, antara tu menunjukkan banyak tak perlu antara usaha-usaha, antara usaha. Antara usaha yang dapat lakukan bagi untuk menarik minat murid bagi melibatkan diri dalam aktiviti pertanian ialah bapa perlulah sentiasa membawa anak-anak. Anak-anak tu kata ganda. Kata ganda penuh kena ada sempang. Anak-anak mereka ke tempat-tempat seperti kebun. Anak-anak mereka tak perlu tempat-tempat. Terus direct ke kebun. Tak perlu tempat. Ke kebun atau ladang bagi mengenalkan. Betul ke mengenalkan? Bagi mendedahkan. Bau cantik. Mendedahkan mereka kepada pertanian. Kepada tu untuk orang. Tak sesuai untuk ni. Bukan manusia. Untuk bagi mendedahkan mereka tentang bidang pertanian.
Setelah itu, apa boleh mengajarkan, ibu bapa kena jarak kata majmuk. Ibu bapa boleh mengajar anak mereka di rumah. Okey, kat sini mengajarkan. Mengajarkan ialah kata kerja transitif dua objek. Kena ada imbuhan. Kan? Mengajarkan anak-anak mereka tumbuh-tumbuhan. Nampak ada dua objek. Mengajarkan tu kata kerja transitif dua objek. Anak-anak tu ialah objek tepat. Anak-anak mereka objek tepat. Tumbuh-tumbuhan ialah objek CP. Ataupun anak-anak mereka ni kita panggil siapa. Tumbuh-tumbuhan ialah apa. Nampak? Namanya, ni topik apa ni? Topik kata kerja transitif. Tumbuh-tumbuhan untuk meluaskan lagi pengetahuan mereka tentang sektor ini. Okey, baguslah, boleh. Terusnya bapa, boleh mendorong anak mereka melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Nanti seminggu meningkatkan lagi semangat. Okey, boleh. Okey, tahniah. Siapa nama ni yang senyum ni? Okey, antaranya pihak sekolah boleh mengubah persepsi murid tentang bidang pertanian. Hal ini, okey. Siapa U ni U ni apa? Hal ini dikatakan, ingat hal ini demikian tu salah. Kenapa salah? Sebab, okey macam ni kelas tengok. Hal ini ni ialah frasa nama. Demikian tu frasa apa kelas? Demikian tu kata tugas. Jadi, kalau kita lihat, kalau kita gabungkan hal ini demikian maknanya maknanya klausa pertama ni frasa nama betul, klausa kedua ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab demikian ini kata tugas. Kata tugas tak boleh jadi inti dalam frasa, dalam klausa ataupun dalam predikat. Jadi kita kena tambah dikatakan. Kenapa dikatakan tu ialah frasa kerja. Sebab itulah kita kena buat hal ini dikatakan demikian kerana. Faham tak? Jadi mulai sekarang dengan gunakan hal ini demikian salah. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti pertanian. Okey, contohnya. Sebagai contohnya boleh juga. Contohnya, ini pun sama. Mana perginya subjek ni? Terus kepada predikat. Kena ada subjek. Sebagai contohnya, siapa yang kena buat ni? Pihak sekolah boleh mengadakan, nampak? Baru ada subjek. Pihak sekolah, frasa nama. Boleh mengadakan ialah frasa kerja. Frasa kerja tu inti dalam predikat. Nanam pokok cili dalam taman sekolah. Nanam pokok cili di dalam taman sekolah. Ya ke? Di dalam taman sekolah. Ada ke taman sekolah? Nak selamat buat di sekolah cukup. Di sekolah. Di kawasan sekolah. Senang. Kesannya, murid-murid akan lebih memahami dengan dalam. Ni dah dengan dalam. Ni ada usul lewang. Tak boleh ada dua kata tugas dalam dalam masa yang sama. Murid-murid akan lebih memahami betapa pentingnya bidang pertanian terhadap masyarakat. Maka pihak sekolah mempunyai peranan yang penting. Bukan ada peranan. Mempunyai peranan yang penting untuk menarik murid melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Okey, tahniah. Okey dah. Okey. Apa lagi yang belum? Pada hemat saya, usaha-usaha untuk menarik ini pun sama.
Usaha saja sebab kamu buat satu usaha. Untuk menarik minat murid, melibatkan diri dalam aktiviti adalah hal ini bermakna, nampak? Dengan mengadakan lawatan sambil belajar, para pelajar dapat mengenali lebih lanjut tentang sistem pertanian dan para pelajar dapat pelajari tentang aktiviti pertanian. Konklusinya, mengadakan lawatan saya belajar merupakan antara usaha untuk orang minat belajar. Okey, betul. Tapi kamu kena kembangkan sikit. Okey, habis dah. Ada lagi yang saya tak semak? Okey, ni pun bolehlah diterima. Okey, baik. So, Najiah pula. Antara usaha yang boleh, okey, berhenti ya. Dah panjang sangat ni. Antara usaha yang boleh dilakukan untuk menarik minat murid melibatkan diri dalam aktiviti pertanian ialah media massa. Ni apa dia? Ialah media massa tentang ni salah lah. Ialah media massa. Ni kurang tepat. Ialah media massa kena buat apa? Ialah media massa. Kamu kena letak siapa pihak media massa tu. Ialah peranan media massa. Apa yang dia kena buat? Okey, tak apa. Siapa ni? Najiha. Nanti cikgu betulkan. Sebab sekarang ni cikgu nak terangkan tentang ujian lisan untuk individu. Okey. Okey, tanya semua. Untuk Najiha ni cikgu semak balik sebab banyak kesalahan. Okey. So, untuk ujian lisan pula. Alright. Okey, ni contoh ujian lisan. Nampak? Okey, untuk ujian lisan bertutur ni, untuk individu, okey, nampak semua. Okey, untuk individu 3 hingga 5 minit saja. So, kamu akan ditanya 4 soalan daripada pentaksir. Ingat, 4 soalan saja. Okey. So, 2 soalan yang pertama, jawapan dekat teks. Kamu akan dapat teks nanti. 2 jawapan yang terakhir, kamu ialah kebat. Kena fikir sendiri. Nanti saya tunjuk. Okey, 3 hingga 5 minit. Tak lama pun, kejap je. Okey. Untuk bahagian B nanti, cikgu terangkan minggu depan 12 hingga 5 minit. Tak apa. Okey, untuk individu ni. Yang penting ni. Ini contoh bahan yang kamu akan dapat. Okey, contoh nanti. Untuk ujian bertutur nanti, semua calon akan berkumpul di bilik. Kita panggil sebagai bilik menunggu. So, calon pertama nanti, bila dah tiba giliran kamu, pengawas akan bagi bahan. Ni bahan dia. Akan bagi bahan kat kamu, tak silap cikgu dalam 5 minit sebelum masuk bilik ujian, dia akan bagi bahan dalam bilik menunggu tu, kamu baca kat situ. Kemudian, bawa bahan itu ke bilik ujian. Okey, kemudian, dapat saja pula. Bila masuk saja dekat bilik ujian tu, kamu kena membaca teks ini. Membaca secara mekanis ataupun membaca dalam keadaan suara yang kuat, lantang. Itu pun ada markah. Kena ingat ada markah. Ada berapa markah ni individu? 40. Banyak. 40 ni apa dia? Tata bahasa, kosakata, nada kita,
idea kita. Itu semua 40 markah. Okay, so kita kena baca kuat-kuat. Okay, contoh kat sini tentang penyakit leptospirosis. Nampak? Okey, ni bakteria Leptospira ni daripada sampah sarap, dia akan menjangkiti manusia. Okey, ni air, tanah ataupun makanan tercemar ni juga daripada haiwan jenis Rhodonisa seperti tikus. Apa pula ni? Ni makanan tercemar. Okey, contoh ni macam inilah senang. Ini kita namakan sebagai penyakit kencing tikus lah. Contoh kalau kat kawasan sungai tu kan adanya sampah sarap, menyebabkan bila sampah sarap ada, haiwan-haiwan macam tikus ni dia akan makan kat situ. Kawasan tu akan tercemar lah. So bila kita ni lalu kawasan tu, kita akan terkena jangkitan. Kalau tak dapat rawatan awal, kuman masuk, kaki kita boleh kena potong. Cikgu ada kawan cikgu yang macam tu, kaki kena potong. Sebab dah apa? Sebab dah bengkak dah. Dah bengkak bernanah, baru tahu. Rupa-rupanya dia kena sakit kencing tikus. Dah merebak kuman, dah kena potong. Kalau dapat rawatan awal tak apa, kita boleh cegah lagi. Okay, dah ajar apa nanti cikgu betulkan. Okay. So, dia ada soalan dia kelas. Kejap aku tunjuk. Kamu hanya dapat bahan saja, tak dapat soalan tau. Soalan kat petaksir. Ini soalan jawapan dia ni. Okay, kejap. Okey, skema dia tengok. Okey, nampak? Ni dia. Okey Alright. So, kamu nanti hanya dapat bahan ini saja. Bahan ini saja Pula tak nampak pula. Tak apa, you kecilkan sikitlah. Nampak. Okay, clear Okay. So, tengok sini. Dah ada soalan. Okay, nampak Soalan ni semua ada kat petaksir saja. Nampak ni, ada 4 soalan. Nampak ni. 1, 2, 3, 4 So, seperti yang cikgu ulang tadi, nampak ni 4 soalan 2 soalan pertama tentang makna jawapan dia dekat dalam teks. Ni dia. Contoh ni. Soalan 1 dan 2 ni. Contoh nyatakan haiwan-haiwan yang menjadi punca penyakit leptospirosis ini. Okey, ni jawapan dia. Mana punca dia? Mana punca dia? Mana cikgu tak nampak? Dia. Haiwan yang terjangkit seperti tikus, kucing, anjing, lembu, babi, kambing, kuda atau haiwan-haiwan liar yang lain. Nampak? Sama tak? Ni dia. Jangan lupa kena ada frasa dia, kamu kena jawab.
Okey. Dia tanya, nyatakan haiwan-haiwan yang menjadi punca penyakit leptospirosis ini. Kamu jawablah. Haiwan yang menjadi punca penyakit leptospirosis ini ialah apa dia? Kamu jangan cakap tikus, kuda, jangan. Cakap ayat yang penuh. Okey, faham Soalan kedua. Bukan keluar. Ni contoh. Okey, soalan kedua. Apakah tanda-tanda seseorang itu telah dijangkiti bakteria leptospira? Okey. So jawapan kedua pun sama dalam petikan. Baca saja. Baca saja kelas. Tak perlu kamu nak fikir. Jangan fikir pula. Sebab memang dalam format cikgu dah dapat taklimat daripada pentasir. Memang soalan 1 2 ni jawapan dalam petikan. Okay, mana jawapan dia kelas? Mana jawapan dia? Okey, ni dia. Demam yang tinggi, demam tinggi. Betul lah, demam yang tinggi. Maknanya demam panas lah. Sakit kepala, menggigil, sakit otot, muntah, jaundice, radang mata, sakit perut, batuk dan ruam. Okey, ni dia. Antara tanda, dia salin balik dia punya klausa. Antara tanda seorang itu telah dijangkiti bakteria leptospira ialah demam, sakit kepala, sakit otot dan batuk. Nampak? So 1 2 jawapan dalam petikan. Okey, tengok pula nombor 3. Ini dah masuk kebat kelas. Kebat pening tu nampak ni. Okey, ini kebat Kebat. Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah cara untuk mengawal penyebaran penyakit leptospirosis ini? Okey. So dia ada bagi 3 cadangan jawapan 1 2 3. Okey, untuk soalan kebat ni ada 2 bentuk yang kamu boleh jawab. Yang pertama, bagi 1 jawapan. Contohnya kamu nak ambil inilah. Okey, cara untuk mengawal penyebaran penyakit leptospirosis ini ialah kita perlu memastikan kebersihan diri dan persekitaran kita terjamin. Contoh. Jawab 1 boleh tapi kena bagi huraian dan contoh. Kalau kamu tak ada contoh huraian, boleh bagi 3 isi. Okey, antara cara mengawal penyakit leptospirosis ini ialah memastikan kebersihan diri dan persekitaran terjamin, mengamalkan gaya hidup yang sihat dan melupuskan tempat ancaman penyakit berjangkit dengan segera. Okey, macam tu. Okey, nombor 4 pula. Fenomena penyakit berjangkit dilihat semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat pada masa ini. Alhamdulillah. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan penyakit ini berlaku. Okey, dia tanya faktor. Apa faktor yang menyebabkan penyakit ini berlaku? Ini dia. Nampak? Kurang kesedaran. Okey, dia bagi huraian sikit. Terlalu sibuk dengan kerjaya, tidak mengetahui isu-isu semasa, terlalu mementingkan diri, mengabaikannya. Okey, yang kedua. Tidak mengamalkan makanan yang seimbang, antibodi badan akan lemah, kekurangan zat. Okey, lagi satu, tidak menjaga kebersihan. Okey, ni semua jawapan. So, kalau kamu nak jawab 1 pun boleh. Jawab 1 pun boleh. Okey, sebab kejap je, 3 ke 5 minit. Tak lama. Yang paling penting tadi, bahagian B tadi. Berkumpulan tu sangat lama. 12 ke 15 minit. Itu lama. Tapi yang untuk individu, kejap saja. Okey. Ada soalan tak sekat ni? Ya. Kena bagi penanda wacana juga. Sebab kita ni kalau kita nak bercakap tu, kita kena dalam bentuk ayat yang lengkap. Dia tengok kita punya kosakata, tata bahasa, frasa, kita punya cara kita menghuraikan jawapan, itu semua dikira. Okay, so cikgu akan tunjuk satu lagi contoh yang lain. Ni dia. Ni paling senang lah. Okay. Tema dia tentang pendidikan norma baharu. Maknanya pembelajaran secara dalam talian.
Okey, peribahasa tu tak kisah. Tapi jangan masuk banyak sangat lah. Sebagai contoh, dalam karangan kamu, satu perenggan tu masukkan 3. Tak perlu banyak sangat. Paling banyak pun letak 2 saja setiap perenggan. Jangan letak banyak-banyak. Okey. Okey, tengok contoh jawapan pula yang kedua. Ni tentang norma baharu. Ni dia. Okey, 1 dan 2. 1 dan 2. Baik. Ini skrip pentaksir ya. Nyatakan platform yang digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Platform tu apa dia? Platform tu maknanya aplikasi ataupun media yang kita gunakan. Contoh apa dia? Antara platform yang digunakan ialah, dengar, kena sebut dia punya klausa ni. Ialah apa dia? Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, Telegram dan WhatsApp. Kat mana kelas jawapan dia? Dalam petikan ni dia. Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Nampak? Soalan kedua pula. Apakah tujuan pengajaran dan pembelajaran dalam talian diperkenalkan? Bagi tahu tak kat sini? Okey, tujuan mana tujuan? Cikgu tak nampak dah. Ni dia. Ni dia. Bagi mengelakkan mereka keciciran dalam pelajaran. Betul tak? Sebab bila berlakunya COVID-19, sekolah ditutup. Jadi murid tak boleh belajar secara bersemuka. Jadi dengan adanya media sosial pula. Dengan adanya platform Google Meet, Microsoft Teams semua, murid-murid tidak akan tercicir dalam mengikuti sesi PDPC. Alright. Soalan 3 pula. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kebaikan yang diperoleh oleh pelajar dan guru apabila proses pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dilaksanakan? Okey, dia nak apa kelas? Dia nak kebaikan. Apa kebaikan dia? Pertama, ini bersama, boleh bagi satu isi saja kamu hurailah panjang-panjang. Okey, yang pertama, menjimatkan kos. Macam mana menjimatkan kos? Sebab bila kelas secara bersemuka, kan, kita pergi sekolah tu ada yang guna pengangkutan awam, kena bayar tambang bas. Ada yang naik motosikal, kena bayar duit minyak. Jadi bila kita mengadakan kelas dalam talian ni, boleh menjimatkan kos pengangkutan. Okey. Yang kedua, masa dan tempat fleksibel. Maknanya kita boleh pilih waktu belajar, kita boleh tempat belajar kat mana. Contoh kat rumah, nak belajar kat bilik boleh. Belajar kat ruang tamu boleh, fleksibel. Nak belajar dekat perpustakaan boleh. Nak belajar kat tempat rekreasi boleh. Asalkan tempat tu ada capaian internet. Mungkin ada yang bosan belajar kat sekolah kan, bosan kan. So kalau kelas online ni yang seronoknya kita boleh memilih tempat yang sesuai untuk kita. Okay, lagi satu, tidak terikat dengan jadual yang ketat. Okey, macam sekolah. Kan? Mula pukul 7.30 sampai 2.30. Kelas straight je kan. So kalau kelas online lain. Dia ada banyak gap. Mungkin gap setengah jam, gap sejam dan itulah. Lagi satu, kalau kita tak boleh hadir kelas online, kita boleh tengok balik video rakaman. Jadi kita tidak akan tercicir dalam pelajaran. Baik, penyampaian ilmu cepat dan mudah. Okey, ni pun senanglah. Okey, nombor 3 pula. Kemukakan kekangan yang dihadapi oleh guru dan pelajar. Apa maksud kekangan? Siapa tahu apakah maksud kekangan? Respon sekarang. Oh, dah masa. Okey, dah lambat lah. Okey, sorry. Kekangan ialah halangan ataupun cabaran. Apakah cabaran ataupun halangan yang dihadapi oleh guru dan pelajar semasa menjalankan kelas dalam talian? Nampak ni, akses internet terhad.
Kenapa? Sebab tak semua murid mampu untuk mengakses internet. Lagi satu, kita punya rangkaian jalur lebar kita kurang, maknanya tak, macam mana cakap, ada yang kata slow, ada yang kata laju kan. Maknanya kuranglah kita punya rangkaian internet tu. Okey, yang kedua, kemerosotan kualiti nilai kemanusiaan. Maknanya kenapa, apa yang berlaku? Sebab tak ada sesi bersemuka dengan guru, belajar seorang diri, tak bergaul, tak berinteraksi. So bila kita tak ada interaksi, kita punya nilai kemanusiaan kita pun akan kurang. Kenapa merosotnya nilai kemanusiaan? Sebab ada murid-murid ni bila kelas online, tutup kamera, tutup mic, tak nak cakap. Bukan belajar pun dia tengok dia tidur. Ataupun dia pergi tempat lain. Sebab itulah kurangnya nilai kemanusiaan tu. Okey, tiada kemudahan komputer ataupun telefon bimbit. Ni betul lah. Tak semua murid mampu untuk mempunyai telefon bimbit. Kan telefon bimbit ni salah, bukan? Telefon pintar. Ya, telefon pintar. Tak semua murid ada. Yang keempat, suasana belajar yang tidak kondusif. Sebagai contoh, kalau belajar kat kelas, mungkin kurang kondusif sebab ada murid yang bising ataupun kelas tu terlalu padat, ramai murid. Jadi kita tak boleh fokus. Kalau belajar dalam talian, kita boleh fokus lah sebab kita boleh duduk sorang-sorang dalam bilik. Jadi murid akan lebih selesa untuk belajar. Okey. Jadi cikgu nak akhiri kelas kita sampai kat sini saja. Ada tak soalan? Ada. Tak ada soalan? Okey, baik. Jadi untuk minggu depan kita akan cuba fokuskan ujian bertutur secara berkumpulan. Okey Okey, bahan ni nanti cikgu akan hantar dekat dalam Google Classroom. Okey. Okey, baik. Okey, baik kelas. So, kelas kita sampai di sini saja. Okey. So, semua boleh left Zoom. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam.